Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam tafsirul Quran juzuk yang ke-26, surah Az-Zariyat, yaitu surah yang ke-51 dari awal Quran. Buka tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1151, Jawi punya versi. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraian dan juga tafsir ringkas ataupun tadabbur beberapa ayat yang dipilih. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. Balik kepada muqaddimah surah. Surah ini diturunkan di Makkah. Dalam bahasa istilah dipanggil Makkiyatun. Tengok dalam Quran ada tulis Makkiyah, maknanya surah ini diturunkan di Makkah. Kita telah belajar daripada awal siri-siri pengajian kita di juzuk yang ke-30 dulu. Biasanya surah Makkiyah ini surah yang banyak cerita tentang akidah, tentang kebangkitan semula, tentang kisah umat yang terdahulu, litasbit, untuk nak menguatkan tauhid, akidah umat Islam di peringkat awal Islam itu. Mengandungi 60 ayat bighairi khilaf, 60 ayat tanpa khilaf. Tasmiyatus surah, dinamakan surah Az-Zariyat ataupun Waz-Zariyat, mengikut nombor ayat yang pertama. Az-Zariyat maknanya angin yang menerbangkan dan menaburkan, itu makna Zariyat. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan angin dan jenis-jenis makhluk yang lain bahawa segala yang dijanjikannya mengenai hari akhirat tetap benar dan bahawa balasan amal tetap berlaku. Itu dia panggil intisari, kandungannya macam mana? Setelah menerangkan kebenaran hari akhirat, lalu dibentangkan perihal umat manusia dalam kehidupan dunia ini. Itu dia panggil dalil tarikhi mengenai golongan manusia yang engkar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa mereka berada dalam keadaan berlainan pendapat terhadap agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kata sahir, ada kata kahin, ada kata gila, ada kata macam-macam tuduhan yang mereka cuba nak lemparkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang-orang yang beriman, maka mereka terhindar daripada perselisihan itu dengan sebab keikhlasannya mencari kebenaran. Orang yang beriman, gitulah perangai dia. Kan, kita nak cari yang hak, nak cari yang benar, bukan cepat-cepat menolak perkara yang kita tidak tahu. Setelah menerangkan sifat orang-orang yang beriman, lalu diterangkan dalil-dalil dan bukti yang terdapat pada alam langit dan bumi dan juga pada diri manusia sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang menunjukkan kekuasaan, kebesaran, kemurahan dan keesaan Allah Ta'ala yang menciptakannya.
Jika semuanya itu diperhati dan difikirkan oleh golongan yang masih engkar, tentulah mereka akan beriman. Tapi yang nak kata apa? Hati dia tersumbat, tertutup, tak boleh nak memikir. Setelah menerangkan perihal nabi-nabi yang telah lalu dan pertentangan keras yang telah dihadapi mereka dari kaum masing-masing yang engkar, maka Allah Subhanahu wa taala memberi semangat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya baginda jangan menghiraukan golongan yang menentangnya. Sebaliknya hendaklah baginda tetap tekun memberi peringatan, kerana sebenarnya peringatan itu berkesan dan mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. Serentak dengan itu, Allah Ta'ala menegaskan suatu hakikat yang sayugia disedari dan dipatuhi, bahawa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadanya. Kemudian ditegaskan, sesungguhnya dialah yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya, dan dialah jua yang mempunyai kekuasaan yang mutlak dan tidak terhingga. Setelah ternyata hakikat yang demikian, maka orang-orang yang zalim, yang menderhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, disediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi, seperti yang telah disediakan bagi rakan-rakan mereka dari kalangan orang-orang kafir yang telah lalu. Ini intisari kepada 60 ayat yang terkandung dalam surah Az-Zariyat. Kita balik kepada perbincangan tafsir satu-satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zariyati zarwa. Demi angin yang menerbangkan dan menaburkan debu biji-biji benih dan lain-lainnya dengan penerbangan dan penaburan yang sungguh-sungguhnya. Falhamilati wiqra. Dan awan yang membawa dan mengangkut muatannya ke tempat yang dikehendaki. Faljariyati yusra. Dan kapal-kapal yang berlayar laju dengan kemudahan yang diberikan kepadanya. Falmuqassimati amra. Dan malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan akan segala perkara yang mereka ditugaskan membahaginya. Para jemaah, para pelajar sekalian, Allah Ta'ala mula surah ini dengan sumpah 4 perkara. Allah Ta'ala bersumpah dengannya, yang boleh kita faham bahawa ini dia panggil uslub tadarruj, berperingkat, bertahap. Taraqqa minal adna ilal a'la, daripada bawah naik ke atas, daripada yang kecil pergi yang besar. Pada itulah Allah Ta'ala mula dengan waz-zariyat, dimula dengan angin. Angin dulu mari, lepas pada angin awan. Tengok, biasanya angin mari dulu, tiup. Lepas pada angin tiup, mari awan yang ia mengandungi hujan. Biasa kan nak hujan ni angin dulu. Lepas tu kemudian yang ketiga, faljariyat, dia pergi kepada bawah, kapal-kapal yang berlayar. Kapal zaman dulu belum ada enjin, dia berlayar dengan apa? Angin. Orang tahu angin ni, musim ni angin pergi kot ni, musim ni angin tiup kot ni. Masya Allah, tabarakallah. Ana bersahabat dengan beberapa orang pilot kapal terbang. Dia pergi haji sekali, waktu di Mina, sambil-sambil kita duduk hari-hari yaumul qar, di Mina, kita minta supaya mereka ni cerita kepada kita pengalaman yang pelik dia tengok di udara. Pengalaman hak biasa-biasa tu saya cerita, kita nak tengok hak pelik, hak ajaib, macam-macam cerita keluar pengalaman di udara ni. Takut dia kata naik ni tak tahu apa ni, zoom.
Di antaranya dia panggil lebuh raya angin. Lebuh raya angin. Mana kita bersapa pekak, kita jumpa angin tiup. Bila kapal terbang ni masuk dalam tu, laju. Cepat. Minyak jimat, perjalanan laju. Rupanya angin ni dia tolak ni burung-burung ni hijrah jauh-jauh tahu, beratus kilometer dia hijrah. Dia naik, dia jumpa angin, dia masuk, terbang lagi. Subhanallah. Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa. Kita di sini tak berserah apa. Duk tengok angin begitu, tidak berfikir kita. Allahu Akbar. Itu kapal. Yang keempat, fal muqassimati amra, dan malaikat-malaikat yang membahagi-bahagi akan segala perkara yang mereka ditugaskan. Itu kerja malaikat. Baiklah, kita pergi satu-satu. Yang pentingnya gambaran besar dalam empat ayat ini menunjukkan empat perkara. Itu dia panggil tahap satu-satu naik. Wazariyat, al-maksud ar-riyah bi anwa'iha, angin-angin yang telah menerbangkan kerja dia terbang benda-benda, terbang benih-benih. Dia panggil peristiwa pendebungaan. Kawin pokok. Jadi pokok ni angin tu lo kawin. Kalau tidak kita sendiri kena pergi sembuh benih kan. Debunga ke dia panggil apa? Istilah bahasa dia. Allahu Akbar. Kemudian lepas mula-mula angin, falhamilati wiqra, mari pula awan yang mengandungi hujan muatan dia. Masya-Allah. Pergi ke mana? Pergi ke baladin mayit, negeri-negeri yang kering yang memerlukan air. Para jemaah sekalian, tak usah kata apa, sekali turun hujan, kita tak ada baldi depan tangga kita, berapa saat ya baldi penuh, pakungnya air penuh. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan berapa ributan air yang telah dibawa, ditanggung oleh awan. Berapa banyak sekali. Boleh berjalan pula tu, berat tu. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dengan angin dia tolak-tolak awan dia pergi mana-mana ke tempat dia kendaki. Allahu Akbar. Allah kata sebut dalam suratul Ra'di, wa yunshi'us sahabas thiqal. Allah Ta'ala telah bawa mari sahab, awan as-thiqal yang berat. Dia punya kandungan dia tu, air dia tu berat sekali. Masya Allah. Ada juga pandangan ulama, tapi dia kata pandangan ini dhaif. Dia kata az-zariyat wal hamilat itu orang perempuan. Orang perempuan ia mengandung. Al-hamilat tu perempuan hamil. Az-zariyat tu mana zuriat dia tu? Masya Allah. Az-zuriyat takhruju min ahrahamiha. Zuriat ni keluar, wazariyat tu mari daripada rahim. Kemudian bila bertemu dengan ayah, ibu, mengandunglah dia. Tapi dia kata hadzal qaul dhaifun. Wasfur riyah bizariyat adalah sifat yang lebih global, lebih universal. Sebab apa? Sebab dia mengandungi alam jinnya, alam makhluknya. Kita nampak al-hamilah itu awan yang begitu besar membawa hujan. Masya Allah. Kemudian wal taqala ila fal jariyati yusra, kapal-kapal yang berlayar besar, tajrid riyah, musayyaratun fil ma. Allah Ta'ala beri kemudahan kepada manusia boleh menggunakan jalan air. Jauh perjalanan tu. Orang-orang yang kerja kapal ni pasal tu gaji mahal. Tak. Kadang-kadang berapa bulan duduk atas kapal. Satu-satu perjalanan tu nak boleh jumpa darat ni berapa bulan. Masya Allah. Kan? Ana jumpa dengan seorang pemuda. Jumpa. Dia mari cerita, dia kata, ustaz saya ni naik kapal. Kadang-kadang 6 bulan baru balik. Pergi jauh ni. Benua mana dia pergi. Ada waktunya bila laut bergelora, tempat laut tertentu,
Kita nak duduk ni, nak tidur ni kena ikat. Macam kita di atas kereta pakai tali pinggang tu, kan? Kena ikat, kalau tidak boh katil lah jawab ni, belembung jatuh. Ikat. Nak semaya pun bukan main susah. Kata berapa lama tu? Adalah kadang-kadang beberapa banyak masa juga. Ikat. Jatuh. Katamu tu tak jalan bergaya gini ke dia? Dia kata biasa lah. Nah, kalau kita ni pening, naik kapal terbang tu 8 jam mari Mekah tu, bergaya berasa hanyut mata. Dia duduk berbola-bola dalam kapal laut. Cuma yang menariknya, dia kata dia ada alat dia ni, laptop dia ni. Bila jumpa darat, dia akan download kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Al-Faqir ilallah Abu Anas. Siapa? Jadi waktu tenang-tenang duduk atas kapal tak boleh nak pergi buat, nak pergi mana tak boleh. Buka alat ni, pasal duduk mengaji, kuliah-kuliah kita. Kita masya-Allah orang bertalaqi di tengah laut dalam. Ingat waktu MS 370. Kita berdoalah supaya Allah Taala selesaikan masalah 370 ni. Dah. Di mana jatuhnya? Kata orang kalau ada kubur, di mana kuburnya? Aku jumpa bangkai, dia jumpa serpihan ke apa benda, wallah. Baik. Maknanya dia panggil apa? Laut apa masa tu? Hok lagi dia korek cari tu laut ganas ke apa nama istilah dia. Masa tu kita pun boleh dengar juga, oh laut ganas. Taklah ombak dia, takut tengok. Masya-Allah tabarakallah. Ini dia panggil, tapi Allah Taala buat kepada kita fal jariyati yusra ni, kapal-kapal belayar walaupun besar dalam laut yang begitu dalam diberi kemudahan. Allah Taala mudahkan urusan mereka. Ada sahabat saya ni, dia kapten pembantu. Dia kata satu peringkat alat kita ni pasal kena kira secara manual. Tengok bintang, kira. Esok cerah, tengok bulan, matahari pula berjalan. Nak tahu hala tuju kapal tu nak pergi mana. Bisa dia punya kapten, dia panggil kapten, dia boleh kira dengan ilmu astronomi ni. Masya-Allah tu habui. Kira. Kadang-kadang radar tak jumpa cari, pasal kena kira manual. Tengok jalan kapal. Pasal tu lah bila Allah Taala bersumpah ni, setiap sumpah yang Allah Taala bersumpah ni, kalau kita kaji, siapa gelak kita duduk sini. Duduk tengok betapa Allah Taala tak bersumpah yang kecil-kecil. Dia tidak bersumpah dengan ayat itik gitu kecil. Nah, dia ambil hak besar. Kita duduk mikir ke awan saja apa pada dah. Dia panggil fiqhus sahab, fiqh awan. Itu dia panggil nak sufun. Allahu akbar. Ada juga mengatakan fal jariyah ini iaitulah an-nujum. Nujum, bintang-bintang yang duk berjalan dia dalam falak dia tu. Tapi kita nampak di sini perahu. Ya, bahtera. Dan kalau kita nak kaji di alam atas pun bukan main senang juga, kan? Ada profesor kita di Kelantan ni, dia ada tepak tilik tu, teropong. Anagi sekali, teropong pelik-pelik atas. Masya-Allah tabarakallah. Dalam hidup kita ni dua benda kita pergi teropong. Satu teropong tengok angkasa pelik. Satu lagi dia panggil snorkeling. Ni hak jenis hitam dalam laut ni. Itu pun kita pergi juga di pulau perhentian dengan para pendakwah gitu. Pergi kerajaan bawah, pakai cermin mata ni tengok bawah. Pelik dalam dunia ni. Masya-Allah tabarakallah. Tak habis kita kalau kita tadabbur ayat-ayat Allah Taala ni banyak. Baiklah kita pergi kepada seterusnya. Fal muqassimati amra, itu dia panggil al malaikat. Al malaikatul muqassimat, malaikat yang telah membahagi-bahagikan tugas. Tugas malaikat ni banyak benda, kan? Maka tiga perkara kita tengok: jamadat, benda yang tidak berakal, wal malaikatu ahya, malaikat ni hak hidup. Allah, malaikat ni dipanggil alam ghaibi la yura. Alam ghaib yang tidak nampak ditengok. Az-zariyat wal hamilat wal jariyat mahsusat, benda yang kita nampak. Wa hadza sirrun latif, tanda. Ini adalah satu rahsia yang sangat seni, sangat halus.
wa huwa at-taraqi minal ma'lum ilal majhul. Mula-mula nampak angin, nampak awan, nampak kapal, nampak. Bila mu yakin ada Tuhan yang menguruskan, kemudian kita pergi kepada alam ghaib yang tidak nampak, iaitulah alam malaikat. Malaikat ni masya-Allah, Allah Taala punya tugas dia macam-macam tugas. Mukhtas, ada di kadannya muwakkal bin nabat, malaikat hak jaga tumbuhan. Ada malaikat jaga hujan. Ada malaikat kerja dia turun wahyu, Jibril alaihissalam. Ada malaikat jaga ruh. Ada malaikat ambil nyawa. Ada malaikat qarin duk jaga kita, nulis apa yang kita buat. Masya Allah, ini dia panggil al-imanu bil malaikati. Kita beriman dengan malaikat yang tak nampak ni, kita kena ambil muqaddimah dulu, tengok hak nampak. Itu dia panggil tadarruj fi tasbit al-tauhid al-aqidah. Ini dia panggil tadarruj, berperingkatnya kita dalam bab akidah. Allahu Akbar. Ada juga tafsir sebagai ulama dia kata kemungkinan. Dia kata sumpah di sini satu benda ya. Daripada benda yang berbeza keadaan. Angin. Kemudian mari awan, kan? Kemudian mari malaikat pembahagi rezeki. Itu semua tu peringkat. Kita kata masya Allah tabarakallah. Yang pentingnya baik. Bila 4 benda yang kita perhatikan Allah Taala sumpah di sini, baru mari ayat yang kelima. Innama tu'aduna la sadiq. Sumpah demi sumpah. Berapa kali? 4 kali sumpah. Bahawa sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu mengenai hari akhirat itu benar. Habis kita. Innama tu'aduna la sadiq. Hak Tuhan janji itu benar. Mu jangan coba engkar, jangan coba buat tak percaya, jangan coba buat tak reti bahasa. Orang Kelantan kata, sebab mu akan jumpa nanti. Perjumpaan pertama kita dengan janji Allah bila manusia sudah nyawa di halqum. Ketika itu kita nampak di mana tempat duduk syurga, gembiralah kita. Suka kita nak bertemu Allah. Neraka na'uzubillah. Itu dia panggil tu'adun, apa yang telah kamu dijanjikan itu benar. Wa inna ad-dina lawaqi'. Dan bahawa sesungguhnya ad-din di sini dengan mana? Balasan. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Itu mana ad-din. Maknanya apa yang balasan amal tetap akan berlaku. Mu jangan duduk bimbang. Hak kita, amalan kita ni akan berlaku. Wal ma'na al-munamajah wal fasl bainan nas, akan berlaku satu masa kira-kira amalan manusia dan juga perbicaraan di hadapan Allah Azza wa Jalla yang tak boleh dielak, tak boleh lari. Walaysa fil ayataini tikrar. Dan ayat ni ke innama tu'adun la sadiq wa inna ad-dina la waqi', macam berulang. Dia kata tak. Ulama tadabbur kata tak berulang. Ayat yang pertama innama tu'adun la sadiq, hak Tuhan janji itu benar. Ini tata'allaqu bi wa'did dunya. Ini janji hak dunia. Tuhan kata buat gini aku bui. Wa inna ad-dina la waqi', pembalasan tak akan berlaku bila? Akhirat. Dua janji, dua tempat. Hak ni atas dunia, yang ni di akhirat. Masya Allah. Allahu Akbar. Tuhan janji dengan hamba dia akan beri bantuan, akan beri pertolongan. Contohnya Islam ini, agama ini akan sampai kepada semua tempat. Selagi sampainya matahari dengan bulan, akan sampai. Was-samaa'i dzatil hubuk, demi langit yang punya jalan-jalan yang berbagai-bagai bentuk keadaan. Allah, langit ni comel, siapa kata wuduh kan? Biasanya Allah Ta'ala sebut langit, dia sebut dengan jamak. As-samawatis sab'a samawatin tibaqa. Tapi di sini Allah kata as-sama',
Satu je. Dia tak guna lafaz jamak. Kenapa? Maknanya jenis langit. Was-sama'i, jenis langit tu. Ya. Satu je. Kalau kata samawat, itu dia panggil tingkatan langit. Langit ada 7 tingkat. Kalau kata sama menunjukkan jenis. Allahu Akbar. Was-sama'i dzatil hubuk. Langit mempunyai berbagai-bagai keadaan, bentuk, comel dia tu. Ulama tafsir kata ada 5 tafsiran. Dengan makna al-hubuk ada 5 tafsir. Tanda. Yang pertama sekali, kata-kata tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-hubuk dengan makna al-husn wal jamal. Comel, lawa, cantik. Langit itu comel, tengok dia tu lawa kan. Tafsir yang kedua, az-zinah. Was-sama' zatil hubuk maknanya mempunyai perhiasan. Gapo dia perhiasan? Bintang-bintang, comel dia langit kan. Mari masyarakat kita ni pula duk cari tulisan Allah pula langit. Jumpa dia. Oh, di awan ada tulisan alif lam lam ha. Kita kata carilah. Yang pentingnya apa benda saja yang boleh menguatkan kita kepada Allah, keimanan kepada Allah, silakan. Yang ketiga, al-hubuk dengan mana at-tara'iq. Tara'iq itu banyak jalan-jalan dia tu. Kan dia tulis sini. Apa ni? Mempunyai jalan-jalan yang berbagai-bagai bentuk keadaannya. Ini apa ni? Dia panggil al-hubuk macam berombak. Berombak dia panggil al-hubuk ni. Supaya kita tengok pasir. Kalau tu jalan tengah pada pasir, kita nampak peluk kita pasir tu kan. Macam berombak. Macam ombak laut. Langit pun tengok atas tu macam berombak. Comel. Masya-Allah, tabarakallah. Yang keempat, al-hubuk dengan mana asyiddatu wal quwwah. Dengan mana kekuatan. Asyiddah dan juga al-quwwah. Itu ada 4. Yang ada lagi dia kata yuqalu al-quwwah wal jamal. Ada kecantikannya di situ. Masya-Allah, tabarakallah. Berbagai-bagai bentuk jalan al-hubub. Dan juga ada lagi yang kelima, dia kata al-itqan wad-dabt. Keteguhan dia tu, ketelitian yang Allah Ta'ala ciptakan, tak ada siapa boleh petikai. Langit tak pernah pecah, tak pernah jatuh atas kepala orang, dan macam-macam lagi. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-8. Innakum lafi qawlim mukhtalif. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan yang berlainan pendapat mengenai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata gapo ke Nabi? Macam-macamnya kata. Pendapat dia, pendapat kafir ni. Ini ayat ini khitab pada kufar Quraisy. Allah Ta'ala tuju pada puak kafir Quraisy. Dia kata Nabi, dia mesyuarat buat kongres khas nak tuduh Nabi dengan tuduhan apa. Ada kata, kita kata dia ni syair, penyair. Kata dia orang lain pula, tak jadi, penyair bukan lagu ni kan. Kahin, tukar tilik, tukar nujum, tak apa-apa juga. Dia ni tukar sihir lah, sebab dia boleh misahkan keluarga. Bila orang ikut dia, balas dengan adik-beradik. Itu dia panggil tuduh puak kafir ni. Balas juga sama dia, tak logik ni. Gila ni, orang gila bukan lagu ni. Jenis orang gila ni, jenis eret kain tengah jalan ni, pakai baju comel. Tak nak carilah dia tu. Yu'faku anhu man ufik. Dipalingkan daripada perselisihan itu orang-orang yang telah dipalingkan Allah dengan sebab keikhlasan mencari kebenaran. Siapa dia cari kebenaran, dia akan jumpa. Tengok nota di bawah tu. Siapa cari kebenaran, dia akan jumpa. Jika orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah orang-orang yang ikhlas mencari kebenaran, maka makna ayat itu seperti yang tersebut di atas.
Sebaliknya jika maksudnya orang-orang yang tetap ingkar, maka makna ayat ini seperti berikut. Dipalingkan daripada menerima agama Islam itu orang-orang yang telah dipalingkan Allah dengan sebab keingkaran dan kedegelan mereka. Bila dia ingkar, dia degil, dia sendiri terpaling, tak mau ikut peraturan. Nak kata apa? Itulah dia panggil sirrun ajib. Ini satu rahsia yang pelik Allah Ta'ala beri kepada manusia ni. Sama ada dia paling pusing ke jalan cari benar, ataupun dia berpaling, maknanya dia lari daripada kebenaran. Wal'iyazubillah. Kita minta pelindung Allah Ta'ala daripada kumpulan yang kedua, yang tak erti, tidak mengenali Allah Azza wa Jalla ini. Al-afku dengan mana as-sarfu, dengan mana berpaling daripada iman, kecuali orang-orang yang dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla nak beri hidayah, maka orang ni je orang selamat, insya-Allah. Tu so kata gapo? Ada orang putih ni sekali dengar maklumat orang Jepun, sekali dengar naik bulu roma dia masuk Islam. Hak ada sebelah rumah kita ni pandai mengucap. Tak mau mengucap juga. Dan ada ni dipanggil penyokong, penyokong ni. Ada diploma pengajar Islam. Bila orang cakap salah, dia betul. Dia mengaji dah diploma pengajar Islam ni, tapi tak masuk Islam juga. Nak kata apa? Sudah berlaku dalam dunia ini, nama dia golongan orientalis. Pokok orientalis ni dipanggil bahasa Arab kata mustasyrikun. Pokok ni tulis kitab, Gol Zihar tulis kitab akidah Islamiah. Rupanya macam kita tulis buku tentang komunis. Pegangnya komunis, kita tak jadi komunis. Dia pula gitu juga. Islam ni satu kajian, satu research, dia kaji je, dia tak beriman. Kita kata tidak. Kita nak Allah Ta'ala palingkan kita ke jalan kebenaran, sebab kita nak jadi orang benar. Allahu Akbar. Ayat yang ke-10. Qutilal kharrasun. Binasalah orang-orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak saja. Kita ni banyak main agak ni, kan? Qutila la yusadu dengan mana azab, dengan mana sembelih. Mungkin sembelih orang agak lah, bukan. Dalam bahasa Arab mengatakan qutila dengan mana al-la'nu, orang ni tak betul jalan. Jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Orang-orang yang duk buat agak-agak je. Dia tak belajar betul-betul, agak. Jangan duk main agak-agak. Kita dalam agama ni tak boleh nak agak. Saya rasa. Jangan duk main saya rasa. Kita nak fakta. Islam ni agama fakta. Kalau orang ngaji sains, dia sangat-sangat pentingkan fakta. Nah, kalau tidak dia punya analisa rusak. Kita dalam agama, fakta itu penting. Dia kata ustaz tak wajib fakta gapo, ilmu laduni ada kan, Tuhan buka pakai pah gitu ya. Kita kata itu satu benda yang Allah Ta'ala beri karamat kepada beberapa orang hamba-hamba dia, tapi tak boleh nak pergi situ saja. Ilmu fakta ni kena ada. Kalau kita ngaji ilmu hadis, dia panggil ilmu sanad. Nak memahami sanadnya, nak memahami matan dia, fakta. Tapi kalau kata hadis ni saya rasa sahih, sebab tok guru ni yang mepidah dengan Nabi, pasal tu dia tulis dalam kitab dia. Kita kata penat lagu ni. Siapa dia menentukan? Itu tak boleh, kan? Maka dalam ayat ini tanda tuan-tuan, qutilal kharrasun. Allah Ta'ala nak ajar kepada kita di sini, iaitulah kepentingan. Penting apa? Pentingnya at-tahri wat tasabbut. Dia panggil autentik dalam setiap perkara. Jangan mudah-mudah pakai terima gitu ya. Orang buat baca hadis palsu. Hadis palsu apa? Hadis juga. Kok mana? Mana ada disiplin lagu ni? Kan? Tak boleh. Mudah-mudah gitu jangan. Jangan duk main. Cerita ni betul tak betul? Tak betul. Lepas tu percaya apa? Orang kata, lah, tak boleh. Itu dia panggil al-kharrasun, agak-agak ilmu pakai ilmu rasa-rasa gitu. Lah, tak boleh main rasa-rasa. Nak rasa makan ni boleh. Nak rasa dalam bab ilmu, bab ibadat ni tak boleh kecuali ada fakta yang jelas. Dia panggil al-khars. Agak-agak ini di apa ni? Yang mazmum dalam bab ni. Kira-kira ni.
tentang akhirat, tentang perkara akidah ni tak boleh rasa-rasa. Benda-benda gaib tak boleh main rasa. Tapi kalau benda fiqh boleh. Agakkan boleh. Dia panggil kharsul nakhli. Kita buat penilaian kepada buah tamar. Contohnya gini. Tamar ni buah banyak. Dekat dengan waktu nak pungut buah, kita panggil kharas. Kharas ni penilai, pakar penilai, dia mari tengok. Dia tengok tepuk pokok tamar, tengok, oh, tamar ni ada 1 tan dia punya buah. Bisa dia. Jadi hebat. Dia pergi tengok, oh ni 1,5 tan. Dia panggil kharas. Lepas tu dia buat penilaian ni, berapa zakat dia. Kan zakat pokok-pokok tanaman ni yaum hasadihi, ketika kita kutip buah tu, macam zakat padi. Padi tu bila kita ketai dia, tuai dia, tengok berapa ratus kilo dapat. Lepas tu kita buat andaian berapa dia punya zakat. Itu dia panggil kharas. Yang ini dibenarkan dalam syariat. Tapi zaman kita ini kharas dia kita senang ya. Nah, kerak dulu tok atas timbangnya berapa kilo naik, berapa tan mudah. Tapi orang dulu dak dia tak ada kilo-kilo pikul, tak ada. Senang dia. Dia pergi tengok, oh berapa ni. Bijak. Allahu akbar. Tak usah kata orang sahabat-sahabat lah, orang zaman kita ni bijak. Anak sepupu saya nama Nikmat. Duduk di kapur Enggung. Orang kapur sini panggil Konggu. Dia boleh pergi. Kerja dia tu habis rezeki dia melalui madu. Madu keluluk. Apa dia panggil ni? Madu keluluk ke? Hok besar atas pokok tu. Kau hok resi, hok tak. Benih. Apa ni? Madu apa? Tualang. Keluluk ni hok pera dia. Tukar. Dia boleh khars. Dia pergi tepuk pokok. Dia tanya, lebah, aku nak ambil madu ni boleh? Lebah jawab. Adalah teknik jawab tu. Nak pergi belajar ambil sanak dengan dia. Dia tak kecek, tapi dia bagi tahu. Tengok. Oh, boleh ambil. Kalau lebah tu bagi isyarat sikit, jangan naik, mati. Boleh naik. Lepas tu dia boleh agak. Oh, far ni. Boleh ni, apa ni, 100 kilo, boleh 50 kilo. Dia punya isi khars, hadza huwa khars. Hak ni tidak dilarang. Yang larangnya kharsun kharasun. Orang yang agak-agak dalam bab akidah, dalam bab benda gaib, dalam bab ibadat, jangan. Mesti ada maklumat yang jelas. Lebih-lebih lagi benda gaib. Pasal itulah kita jangan duk suka-suka ya buat. Nak buat benda pergi kubur, benda-benda gaib, benda tu. Kita kata jangan. Saya suka beri penjelasan yang jelas pada masyarakat supaya tidak keliru. Bila kita jelas masalah cabut pokok atas cabut rupuk atas kubur, ada juga orang keluar kenyataan, ustaz tu mengelirukan. Kata keliru apa mu tu kelirunya? Apa orang cabut pokok habis salah seorang daripada penjaga kubur wasak kana. Dia kata dia nak tak jawatan dah jaga kubur pasal masalah ni. Kita kata benda gaib mesti ada nas yang jelas yang menunjukkan perkara itu. Jangan duduk main kharas suka-suka, jangan. Alladzina hum fi ghamratin sahun, iaitu orang-orang yang tenggelam dalam kejahilan, lagi lalai hari pembalasan. Siapa dia? Kharasun. Hodok mai agak-agak tu sama-sama dia, itu dia panggil yang orang yang tidak ada ghamrah, maknanya tenggelam dalam kelupaan, kelalaian dia, maka orang ni orang akan rugi. Allahu akbar. Yaumahum yas'aluna ayyama. Tengok semula ayat 12. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya secara mengejek, bila ke datangnya hari pembalasan itu? Muhammad, bila? Hak murid cerita-cerita tu bila? Yaumahum 'alan nari yuftanun. Jawabnya hari itu ialah hari mereka diseksa dengan dibakar atas api neraka. Muntah saya duduk gopoh lah. Orang Kelantan kata tak usah belorak, jangan gaduh. Bahasa Kelantan jangan gaduh ni mana? Jangan gopoh, jangan nak cepat. Kalau orang lain kata jangan gaduh, jangan baloh. Jangan gaduh, jangan lorak. Jumpalah tu kan. Sebenarnya dia tahu pun, dia yakin
Allah tak sebut lagi wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dia engkar tapi dalam hati dhamir dia tahu nabi kita benar. Tapi apa boleh buat, nasib. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Dia tanya bila, dengan mana as-sakhir, dengan mana as-sukhriyah. Bila? Nganyi, orang kata. Nganyi mana perli. Oh, duk perli. Sebenarnya dia tak percaya. Allah pun jawab. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Tak saya duk perlilah. Mu tunggulah hari aku sobat mu dalam neraka, jumpalah. Main-main dia. Zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Allah kata, sambil dikatakan pada mereka, rasakanlah azab seksa yang disediakan untuk kamu. Inilah dia yang dahulu kamu minta disegerakan kedatangannya. Hak mudah minta ang atas dunia ni, rasa. Allahu akbar. Dia perli Nabi, Rabbana ajil lana qattana yaumal hisab qabla yaumil hisab. Minta ajil lana, segerakan. Puas dah nunggu ni. Itu puak kafir. InsyaAllah kita sambung dalam ayat yang ke-15. Innal muttaqin fi jannatin wa uyun. Orang yang bertakwa dalam nikmat yang begitu besar. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Begitulah uslubul Quran. Dia bunyi buat kafir, buat mari pula untuk orang mukmin. Ataupun orang mukmin dulu, lepas tu mari dia kafir. Dua-dua tu ada. Sebab pembahagian di akhirat esok dua. Syurga, neraka. Kita pilihlah jalan yang terbaik untuk kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.